الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم، نويت التذكر والتذكير، نويت النفع والانتفاع، نويت الإفادة والاستفادة، نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، آمين. Baik, insyaAllah kita akan memulakan daurah kitab akidah yang akan digunakan daripada kitab Kifayatul Awam Fima Yajibu Alaihim Min Ilmil Kalam, karangan Syekh Al-Fadhali rahimahullahu ta'ala. Dan kita berharap agar kita dapat mengkhatamkan kitab ini sebanyak 15 pertemuan, dan kita menjangkakan kita akan tamat sebelum masuk fatrah imtihan, yakni kira-kira awal Disember, awal Disember kita akan tamatkan kitab ini, insyaAllah. Yang penting daripada pembelajaran kitab ini bukanlah khatamnya itu, tetapi kefahaman, sejauh mana kita boleh memahami kitab ini. Kita memahami ibarat musannif, faham daripada inti ilmu tauhid, itu lebih muhim, aham, lebih aham. Dan kitab yang akan kita gunakan ini iaitu Kifayatul Awam, ini karangan Syekh Al-Fadhali. Beliau ini adalah Mesir, daripada Mesir, dan hafizahullah ta'ala. Di antara murid yang terkenal ialah Al-Imam Baijuri, Al-Imam Al-Baijuri rahimahullah ta'ala. Siapa yang tidak kenal Imam Baijuri? Semua orang akan kenal. Di kalangan para talabatul ilm itu pasti akan mengenali Al-Imam Al-Baijuri. Banyak karangannya, maka gurunya adalah Syekh Al-Fadhali. Di mana kitab Kifayatul Awam ini akan membahaskan tentang ilmu tauhid atau ilmu akidah di atas jalanan Imam Sanusi. Imam Sanusi adalah seorang tokoh sufi, dan beliau mempunyai tariqah, tariqah Sanusiyah. Dan beliau mempunyai cara tersendiri di dalam menghuraikan ilmu tauhid atau ilmu akidah. Dan yakni kalau kita tengok ulama-ulama dahulu itu, mereka itu walaupun mereka itu mendalami ilmu kesufian, tetapi mereka tidak mengabaikan ilmu akidah. Adapun berbeza kita hari ini, kita hanya mendalami ilmu tasawuf, tetapi kita tidak mengambil berat terhadap ilmu yang berkaitan dengan ilmu akidah, ilmu tauhid. Bahkan kita mengambil sambil lewat, kita mengambil ringan dengan ilmu akidah, yang terjadi pada hari ini. Kita membaca kitab tasawuf ini, kitab tasawuf itu, tetapi kita tidak pernah mengambil berat tentang pemahaman kita terhadap ilmu tauhid. Adapun ulama-ulama dahulu, mereka itu mendahulukan ilmu kalam, ilmu tauhid. Kerana itulah, di atas itulah terbinanya ilmu tasawuf yang benar. Jadi tasawuf yang hakiki itu dia terbina di atas akidah yang hakiki, dan sebab itu pengajian ilmu akidah itu sangat masyhur suatu ketika dahulu. Lihat saja berapa banyak karangan-karangan ulama yang mengarang kitab-kitab di dalam bidang akidah. Di antaranya kitab Kifayatul Awam ini. Dan kerana apa kita memilih kitab ini? Kerana dilihat keberkesanannya di dalam membentuk talabatul ilm
memahami tentang inti daripada ilmu akidah, ya, keberkesanan kitab ini, ya, iaitu ya para ulama terus daripada zaman ke zaman, para ulama terus menggunakan kitab Kifayatul Awam ini, ya. Maka kita mengikut tariqah para ulama, ya. Sebab itu kalau kita nak memahami di dalam sebuah bidang ilmu, itu dengan cara kita mengambil kitab-kitab yang muktabar di sisi para ulama, ya. Jangan kita ambil kitab-kitab yang tidak muktabar, ya, kemudian kita gunakan untuk menjadi irsyad kepada kita di dalam sebuah ilmu. Maka kita mungkin akhirnya kita tidak mendapatkan kefahaman dalam ilmu tersebut, atau kita lambat di dalam memahami ilmu tersebut, sedangkan kita mempunyai cara yang terbukti keberkesanannya di dalam memahami ilmu tersebut, ya. Baik. Dan kita telah lepas, di pengajian-pengajian yang lalu, ya, saya telah mengajari di antaranya kitab Ummul Barahin, Matan Ummul Barahin pada tahun 2019, dan kemudian kitab Al-Wasail fi Ilmil Kalam, ya, kitab yang membahaskan tentang muqaddimah ilmu kalam karangan Ayah Hadi Sekam rahimahullahu ta'ala. Dan kita juga telah membaca kitab Misbahul Munir, ya, fi Ma'rifatillahil Qadir, karangan Syekh Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ya. Dan kini kita terus kepada perbahasan, ya, cuma kita tukar daripada kitab Jawi kepada kitab Arab, kepada kitab Kifayatul Awam, ya. Dan saya sudah lihat perbahasan-perbahasan yang ada di dalam Tahqiqul Maqam, iaitu hasyiah yang dibuat oleh Imam Bajuri ke atas karangan gurunya, iaitu Syekh Al-Fadhali rahimahullah ta'ala. Imam Bajuri banyak memberikan fawaid lughawiyah, dan ada juga, ya, kritikan-kritikan terhadap matan yang dikarang oleh gurunya. Dan biasa, ya, kalau kritikan itu biasa, ya, di dalam hasyiah-hasyiah, ya, kalau kita baca hasyiah itu biasa kita akan jumpa kritikan daripada murid kepada guru, ya. Dan itu bukan suatu kesalahan, dan itu bukan makna muridnya tidak beradab kepada gurunya, tetapi itulah, kritikan itulah yang akan membina agama, ya. Agama itu terus diluruskan dengan kritikan, ya, dengan kritikan-kritikan yang membina, ya. Jadi cuma di dalam perbahasan Kifayatul Awam ini saya lihat dia kurang sikit perbahasan kalamiah dia. Mabahis kalamiah dia itu masih lagi, yalah, kita tahu bahawa Syekh Al-Fadhali mengarang bagi orang-orang mubtadi'in, ya, bagi orang-orang yang mubtadi'in, di dalam memahami ilmu akidah ini. Jadi Al-Imam Bajuri, yakni yakfi bima ata bihi al-musannif, dan saya kira, insya-Allah, kalau kita ada rezeki, ya, setelah kita menghatamkan kitab ini, kita akan naik lagi mustawa, ya, kita akan cuba melihat kepada kitab-kitab yang lebih dalam perbahasan kalamiah, ya. Dan kitab ini kitab yang diamalkan di pondok-pondok kita, ya. Mungkin saya kira kitab ini bukan kitab yang asing, ya. Kitab ini bukan kitab yang asing di Nusantara kita, ya. Bahkan kitab ini kitab yang masyhur, di mana para tuan guru itu biasa, Kifayatul Awam ini sudah biasa didengari oleh para talabatul ilm, ya. Baik. Jadi sebelum kita memulakan pengajian di dalam kitab Kifayatul Awam ini, saya ulang sedikit, ya, mabadi' asyarah bagi ilmu tauhid. Ya, mungkin ada setengah daripada kita yang baru, ya, ada setengah daripada kita yang baru nak masuk ke dalam mengenali ilmu tauhid ini, ya. Baik. Yang pertama ialah at-ta'rif ataupun al-had, ya. Al-had bagi ilmu tauhid itu adalah
ilmun yubhathu fihi an itsbatil aqaidid diniyah, an itsbatil aqaidid diniyah al-muktasabu bi adillatiha al-yaqiniyah, al-muktasabu bi adillatiha al-yaqiniyah. Jadi ilmu akidah ini adalah ilmu yang dibahaskan padanya tentang isbat aqaid diniyah, iaitu penetapan ataupun pengisbatan aqaid, akidah-akidah yang bangsa diniyah. Jadi kata-kata isbat di situ menunjukkan kepada ada makna mutaaddi. Ada makna mutaaddi. Maknanya dia bukan sahaja untuk mengisbatkan kepada diri orang yang mempelajari ilmu tauhid, bahkan dia untuk menetapkan akidah itu kepada orang lain, alal ghair, alal ghairi. Aqaid diniyah, ad-diniyah, iaitu yang dibangsakan kepada agama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mempelajari akidah ini adalah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah akidah ini adalah akidah yang baru. Bahkan kita menyambung apa yang diwarisi oleh akidahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-aqaid ad-diniyah al-muktasabu, yang diambil, yang diperolehi bi adillatiha al-yakiniyah, dengan dalil-dalil yang bangsa yakin. Kenapa? Kerana di dalam masalah akidah itu tidak diambil daripada adillah yang bangsa zanni. Adillah yang bangsa zanniyah itu tidak boleh digunakan hujjah di dalam ilmu akidah. Jadi ilmu akidah itu tak dapat tidak mesti daripada dalil yang yakini, bangsa yakin. Jadi ayat-ayat seperti ayat mutasyabihat itu tidak membawa kepada yakini, maka tidak boleh digunakan sebagai dalil di dalam akidah. Begitu juga hadis, hadis ahad, hadis yang berbentuk zanni, dalil-dalil yang berbentuk zanni, maka tidak boleh digunakan inti untuk kita membina akidah. Baik. Sebab itu jika ada percenggahan daripada dalil-dalil yang bangsa zanni, maka tak dapat tidak kita kena lihat kepada dalil yang bangsa yakini, adakah sesuai ataupun tidak. Adakah sesuai? Kerana terkadang kita memahami secara zahir daripada dalil adillah yang zanniyah itu, secara zahirnya menyalahi. Dia itu menyalahi dalil yang bangsa yakini. Seperti yadullah fawqa aydihim, kemudian kita memahami laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Begitu. Jadi kita memahami adanya pertentangan yang berlaku di antara dalil yang bangsa yakini dan juga bangsa zanni. Maka di situ kita menggunakan dalil yakini untuk mengisbatkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Seterusnya ialah al-hadd wal mawdu' thumma samarah. Al-mawdu', mawdu' bagi ilmu ini ada 3. Yang pertama, perbahasan tentang uluhiyah, iaitu ketuhanan. Yang kedua, nubuwah iaitu kenabian. Yang ketiga, sam'iyat, iaitu perkara-perkara ghaib. Itu maudhu' di dalam ilmu akidah, 3 perbahasan.
Ya, ketuhanan, kenabian dan juga perkara gaib. Ya, seperti syurga, neraka, malaikat, jin. Ya, baik. Kemudian ya, berbeza ya dengan setengah mazhab yang meletakkan maudhu' bagi ilmu tauhid itu 3 juga. Ya, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ya, maka itu bukan daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah. Ya, kalau kita jumpa kitab-kitab ataupun guru-guru yang mengajarkan tauhid seperti itu, maka ketahuilah bahawa itu bukan daripada jalanan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, itu terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah kerana tidak menepati dengan kaedah-kaedah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Maudhu' wa samarah. Samarah daripada mempelajari ilmu akidah iaitu faedah. Samarah iaitu buah, iaitu faedah. Faedah daripada mempelajari ilmu tauhid itu ataupun ilmu akidah ialah kita selamat daripada azab api neraka yang berterusan. Azab api neraka itu ada yang berbentuk sementara. Ya, seperti orang yang tidak solat, orang yang minum arak, orang yang berzina. Ya. Tetapi selama mana dia mukmin, maka azab itu akan habis dan dia akan masuk ke syurga. Berbeza dengan masalah akidah. Akidah itu menyelamatkan kita daripada azab yang kekal, azab yang berterusan. Ya, itu faedahnya. Ya, dan banyak lagi disebutkan oleh para ulama faedah-faedah lain ni, tapi saya tak nak panjangkan di sini. Wa ghayatuh, ghayah iaitu tujuan. Tujuan daripada kita mempelajari ilmu ini adalah supaya kita mendapatkan iman yang yakin, yang teguh. Kita mendapatkan keimanan yang yakin dan teguh. Yang keempat, apa dia? Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Wa fadluhu, al fadlu, ini apa fadlu ni? Kelebihan, ya. Kelebihan ilmu ini di atas ilmu-ilmu yang lain ialah annahu asyraful ulum. Ya, ilmu akidah ini adalah semulia-mulia ilmu. Kenapa? Kerana kita kata al-muta'alliqu yashrafu bi syarafil muta'allaq. Al-muta'alliqu yashrafu bi syarafil muta'allaq. Muta'alliq iaitu ilmu akidah, dia menjadi mulia dengan sebab muta'allaq dia. Muta'allaq dia apa? Dia muta'alliq kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah semulia-mulia zat. Ya. Maka sebab itulah ilmu yang bersangkut kepada zat Allah Ta'ala, yang bersangkut dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, maka itulah semulia-mulia ilmu. Annahu asyraful ulum mutlaqan. Ya, pada sebut dalam matan Jawharah, afdalul ilmi alal itlaq ilmun bihi ma'rifatul khalaq. Ya, seafdal ilmu alal itlaq ilmun bihi ma'rifatul khalaq. Dengan kita mengetahui ilmu itu, kita mengenal pencipta. Ya, baik. Kemudian wa fadluhu wa nisbatun. Wa nisbatun, nisbah ilmu ini kepada ilmu yang lain. Ilmu ini adalah ilmu asal kepada segala ilmu agama. Ya, aslul ulumid diniyah. Ya, ilmu ini ialah asal bagi segala ilmu yang bangsa agama. Adapun ilmu yang lain, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, nahu, saraf, itu adalah furu'nya. Ya, furu'. Ya, sebab itu Allah sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, itulah awal perkara-perkara yang wajib ke atas seorang mukallaf, ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana seorang itu sembahyang tapi dia tidak mengenal Tuhan yang disembah? Bagaimana dia berzakat sedang dia tidak mengenal Tuhan yang disembah? Bagaimana dia berpuasa sedang dia tidak mengenal Tuhan yang disembah? Ya.
Sebab itu kata-kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah oleh ibadah itu melainkan setelah mengenal yang disembah. Siapa yang disembah? Allah. Ya. Jadi seorang itu dia tak dapat tidak, syarat dia sah sembahyang dia, sah segala ibadat dia itu adalah terhenti dengan ma'rifatullah. Lagi akan datang kita sebut apakah itu ma'rifatullah, apakah syarat-syarat ma'rifatullah. Wa nisbatun wal wadi'. Wadi' bagi ilmu ini, wadi' ini ialah orang yang meletak, orang yang menyusun. Ya. Siapa orang yang awal-awal yang menyusun ilmu ini, iaitu Syekh Abul Hasan Al-Ash'ari. Namanya Ali bin Ismail Al-Ash'ari. Ya, Abul Hasan Al-Ash'ari, ya, yang biasa kita sebut mazhab Asy'ariyah, mazhab Asy'ariyah. Ya. Yang kedua, wadi' yang kedua ialah Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi, ya, yang dikenali dengan mazhab Maturidiyah. Jadi mazhab Asy'ariyah dan mazhab Maturidiyah ini adalah mazhab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi kalau orang tanya kita apakah mazhab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, maka jangan kita jawab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, ya, bahkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, itulah mazhab di dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dan juga Imam Maturidi, itu bukanlah mereka menciptakan sebuah akidah yang baru, tetapi mereka meneruskan apa yang diwarisi daripada baginda Nabi SAW. Cuma mereka itu tugasnya menyusun ilmu, ya, membuat di dalam bentuk yang baru, itu saja. Tetapi kandungannya, maknanya, mafhumnya dengan mafhum yang sama sebagaimana apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Faham tak? Jadi kalau orang kata kita ni kenapa nak mazhab Syafi'i, kenapa kita tak mazhab akidah Rasulullah? Okey, kita nak bermazhab dengan akidah Rasulullah SAW, boleh. Kita kata hari ni kita ada Maktabah Syamilah, kita boleh search hadis tentang akidah, ya, sah. Tetapi adakah pemahaman kita terhadap apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW itu sama maknanya sebagaimana yang dikehendaki oleh baginda Nabi SAW? Ya. Makna, jadi sebenarnya kita bukan mengikut akidah Rasulullah, tetapi kita berakidah dengan akidah apa yang kita faham daripada sabda Nabi SAW. Barangkali kefahaman kita itu salah, ya. Sebab itu kita kena mengikut jalurannya, ya. Jadi apa yang difahami sahabat tentang akidah Rasulullah, apa yang difahami tabi'in daripada akidahnya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apa yang difahami oleh tabi'in terus sampai kepada para masyayikh kita hari ini, ya. Ini, ya, Syekh Al-Fadali, Al-Imam Baijuri. Ini yang kita nak ambil daripada mereka ini, yang mana mereka itu bersanad, ya, ada sanad sampai kepada baginda Nabi SAW. Wal wadi' wal ismu wastimdadu hukmu syari'. Al isim, isim dia apa? Nama bagi ilmu ini ilmu tauhid atau ilmu akidah atau ilmu usuluddin. Ya, ada kan kuliah usuluddin, kuliah usuluddin. Dalam tu ada apa? Ada syu'bah apa? Akidah falsafah, kan? Kemudian yang keempat ilmu kalam, ya, ilmu kalam, ya. Tetapi setengah ulama membilang seperti wadi' yang meletakkan, orang yang pertama meletakkan ilmu akidah ini Imam Abu Hanifah. Di mana Imam Abu Hanifah tidak menamakan ilmu ini dengan ilmu akidah, tetapi beliau menamakan dengan fiqhul akbar, ya, fiqhul akbar. Wastimdad wal ismu wastimdadu. Al-istimdad iaitu daripada dalil naqliyah dan juga dalil aqliyah. Istimdad ini ialah tempat ambilan.
Daripada mana tempat ambilan ilmu ini? Iaitu daripada Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga dalil-dalil aqliyah. Hukum mempelajari ilmu ini, seterusnya ialah hukum mempelajari ilmu akidah itu wujub aini, al-wujub al-aini, wajib ain, fardu ain, fardu ain ini terbina di atas kaul yang mengatakan bahawa taklid itu tidak sah imannya. Orang yang muqallid itu tidak sah imannya. Tapi nanti kita akan tafsirkan sayati bayanuhu tentang masalah ini. Ini masalah khilaf, semuanya sejauh mana adakah seorang itu sah pada seorang muqallid itu sah iman dia ataupun tidak sah. Adakah dia perlu kepada dalil tafsili ataupun perlu kepada dalil ijmali untuk mengesahkan imannya? Itu semuanya binaan ala binaan ala ra'yil a'immah fi mas'alatin nazar, fi mas'alatin nazar. An-nazar itu adakah dia itu wajib usul ataupun wajib furu'. Nanti saya tiba-tiba. Yang ke berapa dah? 10 masail. Masail bagi ilmu tauhid ataupun ilmu ini iaitu qadaya an-nazariyah asy-syar'iyyah. Seperti kaqaulika al-wajibu li dzatihi al-wajibu li dzatihi yastahilu alaihi al-adam wal huduth. Ni apa dia? Al-wajib li dzatih, sesuatu yang wajib li dzatih. Muqabilnya apa? Al-wajib li ghairih. Al-wajib li dzatih itu yastahilu alaihi al-adam. Dia tidak boleh menerima tiada sama sekali, mustahil. Wal huduth, huduth itu lazim daripada tiada, dia huduth. Baik. Selesai mabadi asyar. Baik. Sebelum kita memulakan pembacaan kitab ini, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Tuan Musannif Syekh Al-Fadhali rahimahullah ta'ala dan Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala wa usulihim wa furu'ihim wa mintasibu ilayhim syai'un lillahi lahum Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka surat
Baik. Jadi cara kita membaca kitab ini, kita akan membaca matan, dan kemudian saya akan petik daripada hasyiah Al-Imam Bajuri apa yang penting daripada ta'liqat yang dibawa oleh Al-Imam Bajuri. Jadi ini hasyiah ya, dia bukan syarah. Berbeza ya di antara syarah dengan juga hasyiah. Di mana syarah ini dia akan menghuraikan setiap daripada kalimah yang ada di dalam matan. Hasyiah itu adalah dia berbentuk ta'liqat. Maknanya bukan semua daripada kalimah-kalimah yang ada di dalam di dalam matan itu dihuraikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man yaqra? Zikir. Iqra. Dah dengar ke? Tak dengar? Tak dengar? Kok rapatnya? Pegang. Zikir. Pegang. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Cai. Alhamdulillahil munfarid bil ijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfarid bil ijaz. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibadi wa ala alihi wa ashabihi ulil bahdati wa rasyad. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi di sini musannif memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, al-basmalah, kerana mengikut tertib kutubis samawiyah, iaitu kitab yang turun daripada langit. Jadi kalimah al-basmalah ini yang pertama itu kerana iktidaan bikitabil aziz, iaitu dengan mengikut tertib Al-Quran. Yang kedua kerana mengikut sabda baginda Nabi SAW, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au ajzamu au aqta'u. Yang ketiga ialah mengikut perbuatan Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW ketika mana mengutuskan surat kepada kerajaan-kerajaan yang berada di luar daripada semenanjung Arab, maka Nabi memulakan surat tersebut dengan kalimah al-basmalah. Ya. Maka tiga sebab ini musannif memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis yang tadi bahawa disebutkan kullu amrin, setiap urusan yang zibalin, ya, zibalin itu ma yuhtammu bihi syar'an, perkara yang dianggap penting oleh syarak, ya, perkara yang dianggap penting pada syarak, itulah maksud zibalin. La yubda'u fihi, maknanya bukan perkara yang haram,
Ya, orang minum arak baca bismillah. Ya. Tak disuruh, ya, tak dituntut. La yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak dimulakan padanya dengan nama Allah, yang maha pemurah lagi maha pengasihani, fahuwa abtar, maka terpotong ia, au ajzam au aqta. Ya. Ala kullin, maksud daripada hadis ini, sesiapa yang tidak memulakan urusan yang dianggap penting pada syarak itu, maka dengan bismillahirrahmanirrahim, maka sedikit barakahnya. Ya, sedikit barakahnya. Itulah maksud daripada fahuwa aqta. Baik. Kemudian pada al-ismu, pada bismillahirrahmanirrahim itu, al-ismu itu setengah ulama mengatakan bahawa dia itu mushtaq minas sumu. Dia itu mushtaq minas sumu, iaitu mazhab al-basriyin yang bermakna al-ulu. Setengah ulama mengatakan bahawa al-ismu itu dengan makna asimah, maknanya alamat, indal kufiyin, di sisi ulama-ulama Kufah. Baik. Kalimah Allah Ta'ala itu adalah alamun ala zatil akdas, iaitu kata nama. Alamun kata nama kan? Kita kata Melayu kita kan? Kata nama kan? Kata nama? Nama khas. Nama khas. Nama khas ala zatil akdas, di atas zat yang maha suci. Fahuwa alamun syakhsiyun. Jadi pada masalah lafaz Allah ini, di sana ada khilaf ulama. Adakah lafaz Allah itu adalah isim mushtaq ataupun dia itu jami'? Ya? Adakah dia itu mushtaq ataupun dia itu jami'? Ya. Yakni kalau dia itu jami', memang dia datang itu dalam bentuk Allah. Tetapi kalau dia mushtaq daripada kalimah al-ilah. Yakni alif lam pada awal itu ialah tambahan. Allah tu, alif lam pada Allah tu, itu adalah tambahan. Ya. Ala kullin, yang muktamadnya ialah pendapat yang mengatakan dia itu adalah jami'. Kalimah itu memang datang seperti itu. Dia bukan mushtaq daripada apa-apa lafaz. Kenapa? Kerana warid di dalam hadis bahawa diseru Allah Ta'ala itu, Ya Allah. Ya Allah. Yakni kalau kita belajar harfun nida' tu, dia tak boleh ya Zaid, ya Az-Zaid. Tak boleh. Ya, dia tidak boleh dimasuki dengan alif lam. Ya Al-Ali, tak boleh. Ya Allah. Ya. Itu pada bahagian nahwu. Baik. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim itu diambil daripada Ar-Rahmah. Sebab itu kadang-kadang kita tengok terjemah Melayu kita, pemurah lagi maha pengasih, pengasih lagi maha penyayang. Ya. Sebenarnya semuanya itu terbina daripada Ar-Rahmah. Ya, terbina daripada kata-kata Ar-Rahmah. Dia mushtaq daripada Ar-Rahmah. Ya. Cuma makna daripada Ar-Rahman itu al-mun'imu bijalailin ni'am. Al-mun'imu bijalailin ni'am, yang memberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar. Ar-Rahim itu al-mun'imu bidaqaikin ni'am,
yang memberi nikmat dengan nikmat yang halus-halus. Ya. Dan Ar-Rahman itu sifat yang umum kepada seluruh makhluk. Ya. Walau kana kafiran, ya, walaupun orang itu adalah kafir sekalipun, dia mendapatkan nikmat daripada sifat Ar-Rahman yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeza dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu khusus kepada orang-orang yang mukmin, ya, orang-orang muslim. Baik. Tengok sikit dalam hasyiah. War-Rahman ma'khudun minar rahmah. Muka surat 35. Wa hiya riqatun fil qalbi, iaitu riqatun fil qalbi, ia kelembutan di dalam hati. Taqtadi tafaddula wal ihsan wa hiya bihadzal ma'na mustahilatun alaihi ta'ala. Maka dengan ini makna itu mustahil atas Allah Ta'ala. Tak mungkin Allah Ta'ala riqatun fil qalbi. Allah tidak ada qalb, Allah tidak ada hati. Maka kita tidak boleh menggunakan makna ini, kita sandarkan kepada Allah Ta'ala, rosak makna. Baik. Mustahilatun alaihi ta'ala wa kullu syai'in istahala alaihi ta'ala bi'tibari mabda'ihi. Apa maksud bi'tibari mabda'ihi? Ay bi'tibari aslihi fil lughah. Ya, iaitu iktibar asalnya itu pada lughah, iaitu riqatun fil qalbi itu istahala alaihi ta'ala. Jadi wa kullu syai'in istahala alaihi ta'ala bi'tibari mabda'ihi jaza itlaquhu alaihi ta'ala bi'tibari ghayatihi fahiya fi haqqihi ta'ala bima'na al-ihsan. Ya, dengan makna ihsan itu boleh kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ya, selesai. Alhamdulillah. Kemudian musannif menyambung kata-katanya dengan Alhamdulillah. Ada tak yang lain pakai cetakan lain daripada ni? Tengok siapa? Apa tu? Miras nubuah. Hah? Miras nubuah. Cetakan? Miras nubuah. Tidak, oh ini rasanya. Jadi ada yang pakai cetakan Indonesia? Tak ada, Tak ada, Tak apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Segala puji bagi Allah. Tengok di dalam hasyiah, atabihi iktidaan bil kitabil aziz wa amalan bi riwayati kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah al hadits wa jumi'a bainal jumlataini amalan bi riwayatayil basmalati wal hamdalah wa isyaratan ila annahu la ta'arada bainahuma. Idzil ibtida'u naw'an haqiqiyyun wa huwa al-ibtida'u bima taqaddama amama al-maqsud wa lam yasbiqhu syai'un wa idafiyyun. Naw' yang kedua, wa idafiyyun wa huwa al-ibtida'u bima taqaddama amama al-maqsud sabaqahu syai'un am la wa qaddama al-basmalah amalan bil kitabi wal ijma'. Jadi di dalam hadis, riwayat yang lain bahawa Nabi SAW menyebut setiap urusan yang ma yuhtamu bihi syar'an, yang tidak dimulakan padanya itu dengan alhamdulillah, fahu aqta'. Jadi di sini seolah-olah ada ta'arud di antara dua hadis ini. Tadi Nabi kata la yubda'u fihi bi bismillah, yang ini bilhamdilillah. Jadi seolah-olah ada ta'arud. Bagaimana ulama menggabungkan di antara dua hadis ini? Ya, kerana yang afdal itu bila mana kita jumpa ta'arud baina haditsain, kita kena jamak. Itu lebih afdal daripada kita tolak satu hadis, kita ambil beramal dengan satu hadis. Baik, bagaimana? Jadi kata ulama di sana ada dua ibtida'. Yang pertama ialah ibtida' hakiki. Yang kedua ialah ibtida' idafi. Permulaan ibtida' hakiki itu adalah permulaan yang tidak dimulakan sebelumnya apa-apa sekalipun.
Adapun ibtida' idhafi itu dimulakan dengan sesuatu di depannya, sesuatu ataupun tidak, itu adalah idhafi. Maka ulama ihtimal bahawa kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim itu adalah ibtida' hakiki. Kullu amrin la yubda'u fihi bilhamdilillah itu adalah ibtida' idhafi. Jadi tidak ada ta'arud di antara kedua-dua hadis ini. Sebab itu kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kedua-duanya adalah ibtida'. Cuma yang pertama ialah ibtida' hakiki dan yang kedua ialah ibtida' idhafi. Jadi wa'lam, baca wa'lam bawah. واعلم أن أركان الحمد خمسة حامد ومحمود ومحمود به ومحمود عليه وصيغة فإذا حمدت زيدا بكونه أكرمك بقولك زيد عالم فأنت حامد وزيد محمود والإكرام محمود عليه أي لأجله وثبوت العلم الذي هو مدلول الصيغة محمود به وقولك زيد عالم هو الصيغة. Tengok, alhamdu, pujian itu ada 5 rukunnya. Yang pertama, hamid, orang yang memuji. Wa mahmudun, orang yang dipuji. Wa mahmudun bihi, barang yang dipuji dengannya. Wa mahmudun alaih, wa sirah, dan sirah. Bila mana kamu memuji akan Zaid, ketika mana dia memuliakan akan dikau, dengan engkau kata kepada dia Zaidun alimun, fa anta hamidun, engkau tu adalah hamid. Wa Zaidun, orang yang dipuji itu adalah mahmud. Wal ikram, iaitu wal ikram mahmudun alaih, ay li ajlil ikram. Wa subutul ilmi alladhi huwa madlulus sirah mahmudun bihi. Dan kata-kata engkau itu, iaitu Zaidun alimun, itu adalah sirah. Jadi kita baca sebelah dia. Wa anna aqsamal hamdi arba'atun. Hamdun qadimun liqadimin. Hamdu qadimin liqadimin. Hamdu qadimin liqadimin. Wa huwa hamdullahi nafsahu binafsihi azalan. Wa hamdu qadimin li hadithin. Wa huwa hamdullahi ba'da ibadihi. Wa hadani alhamdani qadimani. ومما ينبغي التنبه له كما قال بعضهم إن الحمد القديم هو نفس الكلام القديم باعتبار دلالته على الكمالات وحمد حادث لقديم وهو حمد العباد لله تعالى وحمد حادث لحادث وهو حمد العباد بعضهم لبعض وهذان الحمدان حادثان. Pembahagian hamad, iaitu puji, itu ada 4. Hamdu qadimin li qadimin, puji qadim bagi qadim. Yang pertama, iaitu Allah memuji dirinya pada azali. Bismillahirrahmanirrahim, Allah memuji diri dia sebagai Ar-Rahmanur Rahim. Wa hamdu qadimin li hadithin, iaitu Allah memuji kepada makhluk. Seperti Allah memuji kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata musannif, kata Imam Bajuri, kedua-dua bahagian yang pertama ini, dua bahagian yang pertama daripada al-hamd ini adalah qadim, kerana datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahagian yang ketiga, iaitu puji baharu bagi qadim, itu ialah puji hamba bagi Allah Ta'ala. Kita kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita memuji Allah Ta'ala. Wa hamdu hadithin li hadithin, Afiq puji kepada Nawir. Nawir, baju cantik hari ni. Puji. Maka puji itu ialah baharu kedua-duanya. Puji yang dua bahagian yang terakhir ini adalah baharu keduanya. Al-munfaridi bil ijadi, yang tunggal dengan mengadakan. Ini kita panggil bara'atul istihlal.
Bara'atul istihlal ini ialah biasa digunakan oleh para pengarang kitab itu kerana untuk memberi isyarat bahawa kitab ini akan membincangkan ilmu ini. Ya. Jadi kalau kitab fiqh, ya, biasanya pengarang akan mengisyaratkan dengan isyarat-isyarat yang ada kaitannya dengan fiqh. Macam ni kitab tauhid diisyaratkan alhamdulillahi al-munfaridi bil ijadi. Tengok. Ya, yang tunggal bil ijadi, ya, dengan pada mengadakan. Maknanya di sini musannif dah bagi isyarat, ya. Oh, kitab ini akan membahaskan tentang akidah lagi akan datang. Ya, itu nama dia Bara'atul Istihlal. Dan ya, jadi kalau orang nak beli kitab, kita tak tahu kitab ini membicarakan tentang apa. Nama dia kitab Al-Uqudud Durriyah. Nama kitab dia Tahqiqul Maqam. Tengok permulaan dia, tengok khutbah kitab dia apa. Tengok musannif memulakan dengan apa? Alhamdulillahi. Nanti dia akan didatangkan dengan Bara'atul Istihlal, maka kita dapat cam. Oh, kitab ini membahaskan tentang ilmu tasawuf. Ya. Baik. Qauluhu al-munfarid. Qauluhu al-munfarid bil ijadi ay alladhi ikhtassara bi ijadi al-ashya'i ikhtiyariha wa iktirariha khayriha wa sharriha wa in kana la yajuzu nisbatu syarri ilayhi ta'ala illa fi maqam at-ta'lim. ففي كلامه إشارة إلى مذهب أهل السنة من وحدانية الأفعال ورد لمذهب المعتزلة من أن العبد يخلق أفعاله نفسه باختيارية كما سيأتي. Jadi di sini musannif mengatakan bahawa al-munfarid bil ijadi iaitu yang ikhtassa bi ijadil syai', yang khusus dengan menjadikan sesuatu, ikhtiyariha wa ittirariha. Ya, sama ada menjadikan sesuatu yang bangsa ikhtiyari ataupun sesuatu itu bangsa ittirari. Khairiha wa syarriha, sama ada Allah itu menjadikan perkara-perkara baik ataupun perkara-perkara yang tak baik. Ya. Wa in kana la yajuzu nisbatu syarri ilaihi ta'ala, walaupun kita tidak harus menisbahkan syar itu kepada Allah Ta'ala illa fi maqami ta'lim, melainkan pada maqam ta'lim. Jadi kalau pada maqam ta'lim okey, tetapi kalau di luar tidak elok, ya, tidak boleh kita mengatakan, kita menisbatkan asyar itu kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita biasa dengar penceramah mengatakan apa? Pada akhir ceramahnya, yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu datang daripada saya sendiri. Tak, sebenarnya yang tak baik pun datang daripada Allah, ya, tapi kerana ta'adduban, ya, kerana beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kata musannif seperti ini, al-munfarid bil ijadi isyaratun ila madhhabi ahli sunnah, isyarat kepada mazhab ahli sunnah pada wahdaniyatul af'al. Waraddun li mazhabil mu'tazilah, bukan sahaja untuk mengisbatkan mazhab ahli sunnah, tetapi untuk rad kepada golongan mu'tazilah yang mengatakan bahawa hamba itu dia menciptakan af'alnya. Ya. Jadi ittifaq baina ahli sunnah wal jamaah dan juga mu'tazilah itu, Allah menciptakan perbuatan ittirariyah. Okey, baik. Perbuatan ikhtiyariyah tak khilaf. Ya, ahli sunnah mengatakan Allah menciptakan perbuatan ikhtiyariyah. Denyut nadi kita ni ittirariyah. Denyut nadi kita ni bergerak, dia bergerak. Ya, jantung kita dia bergerak. Mata kita berkelip, dia bergerak. Kadang-kadang kita bukan kita nak kelip pun, dia kelip sendiri. Ya. Dia bergerak tu, itu namanya ittirari. Bukan kita nak gerak, tapi dia terpaksa untuk bergerak. Ya. Maka perbuatan ittirari. Kadang-kadang kita jalan-jalan, tiba-tiba kita terjatuh. Bukan kita usaha untuk jatuh, tak. Kita panjat pokok, kemudian kita terjatuh daripada pokok. Kita sendiri nak jatuh ke? Tak. Kita terjatuh. Itu perbuatan apa? Perbuatan ittirari.
Ya, maka perbuatan itirari tidak ada khilaf di antara ahli sunnah dan juga Mu'tazilah pada itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masalah dia ialah pada masalah ikhtiariyah, perbuatan kita berjalan, kita menulis, kita bercakap, kita menggerakkan tangan, kita minum, kita makan. Maka perbuatan ikhtiariyah ini inda ahli sunnah Allah yang menciptakan. Inda Mu'tazilah manusia yang menciptakan. Kama sayati, lagi akan datang. Banyak fawaid dia dalam Hawashi ni, saya sayang nak tinggalkan. Banyak, ya. Saya suka baca yang mabahis kalamiah dia. Kalau Lughawi saya tak sentuh sangat, ya, saya tak sentuh. Tapi saya nak tumpukan kepada ilmu kalam, ya. Fa in qulta lima iktasara 'ala al-ijadi ma'a annahu kaman farada subhanahu wa ta'ala bihi infarada bil i'dam. Jika engkau kata kenapa musannif iktasara 'ala al-ijad, kan dikata dalam matan al-munfaridi bil ijadi, kenapa tak kata al-munfaridi bil ijadi wal i'dam? Oh, maknanya Allah tidak mengadakan, Allah hanya mengadakan saja. Jadi meniadakan Allah tak buat. Itu dia. Ini soal dia. Adakah meniadakan itu Allah tak buat? Allah hanya mengadakan. Contoh kita hidup hari ni kan, kita ada di dunia ni kan, Allah mengadakan Zaid. Okey, kalau Zaid mati, dia mati sendiri kah? Kenapa musannif hanya kata al-munfaridi bil ijad, tak kata al-munfaridi bil ijadi wal i'dami? Ya. Qultu, kata Imam Bajuri, iktasara alaihi likaunihi huwal muttafaqu alaihi inda ahli sunnah. Tengok. Kenapa? Kerana musannif itu berpada dengan apa yang ittifaq padanya ahli sunnah. Maknanya di sana ada khilaf di antara ahli sunnah pada masalah ijad dan i'dam ini. Maknanya ijad itu ittifaq ahli sunnah, Allah mengadakan. Tapi masalah i'dam meniadakan, itu ada khilaf. Jadi setengah ulama mengatakan bahawa Allah meniadakan, setengah ulama kata tak, Allah tidak meniadakan. Tetapi tiada sesuatu itu dia berlaku dengan sendiri. Tiada sesuatu itu dia berlaku dengan sendiri. Wa ammal i'dam faqad khalafa fihi Imamul Haramain haitsu qala. Tengok, siapa khilaf? Imamul Haramain, ya, pada masalah i'dam. Imamul Haramain, siapa tak kenal? Guru kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, guru kepada Hujjatul Islam. Yang kita mengaji waraqat, matan al-waraqat, karangan Imamul Haramain. Al-Burhan, karangan Imamul Haramain, bukan calang-calang. Haitsu qala bi annal mumkina yan'adimu bi nafsihi. Dia kata apa? Dengan bahawasanya mungkin itu yan'adimu bi nafsihi, dia hilang dengan sendiri. Bisababi qata'illahi bisababi qata'illahi anhu asbabal wujud kama sayati insyaallah ta'ala. Jadi hilangnya sesuatu itu, makhluk itu, dia hilang dengan apa? Dengan sebab Allah memutuskan asbabil wujud. Bukan Allah meniadakan, tetapi Allah putuskan kewujudan dia, maka dia hilang sendiri. Biasa dia. Biasa. Tak sama. Dia ibarat macam ni, ya. Kita pasang lilin. Tahu lilin kan? Kita bakar lilin. Cuba kita biarkan. Kita jangan tiup. Kalau kita tiup, itu nama dia i'dam. Kita menghilangkan api. Sekarang ni kalau kita biarkan api tadi, dia hilang tak? Dia hilang. Kenapa? Kerana sumbu dia habis. Dia hilang dengan sendiri ke kita tiup, kita buat sendiri? Ya. Aywa.
Baik, wassalatu, dan bermula selawat. Wassalatu wassalamu, dan bermula selawat dan salam. Di sini ya, as-salawat itu jika datang daripada Allah Subhanahu wa taala itu dengan makna rahmat. Kalau dia datang daripada malaikat itu nama dia istighfar. Kalau datang daripada selain daripada Allah dan Rasul itu adalah selain daripada Allah dan malaikat itu adalah doa, dengan makna doa. Ya, sebab itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat ke atas nabi, malaikat berselawat ke atas nabi, iaitu Allah memberi rahmat kepada nabi, malaikat meminta istighfar bagi nabi. Ya. Istighfarnya malaikat kepada nabi itu bukan kerana nabi itu berdosa, bahkan nabi itu orang yang maksum, tetapi istighfar itu untuk meninggikan darjat nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faham tu? Kemudian di sini wal masyhur fi hadhihi al-jumlah annaha khabariyatun lafzan insya'iyatun ma'nan. Ini biasa. Ya. Wassalatu wassalamu 'alan nabi. Kan kita gunakan dengan kalam khabariyah. Kan bermula selawat dan salam itu kan khabari. Ya. Ada mubtada khabarnya. Tetapi kata musannif dia khabariyah lafzan. Lafaznya khabari, tetapi insya'iyah maknan, pada makna insya'.